Kami cerdas walaupun kami berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Video kali ini kita akan menyambung tajuk puasa benteng diri siri yang kedua. Masih ingat tak pelajar-pelajar? Dalam siri yang pertama kita dah belajar tentang puasa di mana ada formula 5, 3, 2. Ya, iaitu 5 adalah syarat wajib puasa, kemudian 3 adalah syarat sah puasa, manakala 2 adalah rukun puasa. Pada video kali ini kita akan menyambung tajuk puasa juga. Tapi apakah yang akan kita pelajari? Kita akan pelajari jenis-jenis puasa, kemudian golongan yang diharuskan berbuka puasa, kemudian maksud qada, fidyah dan kafarah puasa, kemudian qada, fidyah dan kafarah bagi golongan yang diharuskan berbuka puasa, hikmah puasa serta kelebihan berpuasa dari sudut sains. Mari kita buat kajian daripada tajuk-tajuk ini. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, mari kita lihat 4 jenis-jenis puasa. Yang pertama ialah puasa wajib. Yang kedua, puasa sunat. Manakala yang ketiga, puasa makruh. Dan yang keempat ialah puasa haram. Mari kita lihat satu per satu. Yang pertama ialah puasa wajib. Apakah senarai yang termasuk dalam puasa wajib? Iaitu puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, puasa qada, iaitu puasa ganti kerana tertinggal puasa dengan sebab-sebab tertentu di bulan Ramadan. Kemudian puasa nazar, iaitu puasa yang kita janjikan setelah hajat tercapai. Dan yang keempat ialah puasa kafarah, iaitu denda kerana melakukan sesuatu kesalahan ketika di bulan Ramadan. Yang kedua iaitu puasa sunat. Puasa sunat termasuk iaitu puasa hari Isnin dan Khamis, kemudian puasa selang sehari sebagaimana puasa Nabi Daud alaihissalam. Hari ini puasa, esok tidak, lusa puasa, kemudian hari berikutnya tidak begitu. Ya, kemudian puasa pada hari Arafah, iaitu pada 9 Zulhijjah sebelum kita menyambut hari raya Aidil Adha ataupun hari raya Korban. Kemudian puasa pada hari Tasu'ah, iaitu 9 Muharram dan 10 Muharram, itu hari Ashura. Kemudian puasa pada hari putih, iaitu di pertengahan bulan Islam, iaitu 13, 14 dan 15 setiap bulan. Kemudian puasa 6 pada bulan Syawal, iaitu selepas Aidil Fitri. Itu puasa sunat. Pelajar-pelajar, mari kita lihat jenis puasa yang ketiga, iaitu puasa makruh yang tidak digalakkan kita mengamalkannya. Antaranya ialah puasa pada hari Jumaat sahaja, tidak berkembar dengan hari-hari sebelum dan selepasnya. Yang kedua ialah hari Sabtu sahaja, dan yang ketiga hari Ahad sahaja, ataupun puasa sepanjang tahun. Kemudian kita lihat pula yang keempat, iaitu puasa yang diharamkan, dielakkan supaya kita tidak lakukan, iaitu puasa pada hari raya Aidilfitri, hari raya pertama, dan Aidil Adha. Kemudian puasa pada hari Tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Yang ketiga, puasa nisfu Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban, kecuali orang yang biasa berpuasa dan orang yang wajib berpuasa. Kemudian puasa pada hari Syak, iaitu pada 30 Sya'ban sebelum menjelangnya bulan Ramadan. Kita lihat pula golongan yang diharuskan berbuka puasa. Siapakah golongan yang dibenarkan mengikut syarak membuat pilihan sama ada berpuasa ataupun
buka puasa bergantung kepada situasi mereka. Siapakah mereka? Pertama ialah orang musafir, iaitu orang di dalam perjalanan. Yang kedua ialah pesakit, iaitu orang yang sakit. Yang seterusnya ialah orang tua yang mungkin tidak mampu untuk berpuasa ataupun khawatir tentang kesihatan dirinya. Yang seterusnya ialah ibu yang mengandung atau menyusukan anak. Kemudian seseorang yang terlalu lapar dan dahaga. Kemudian yang terakhir ialah orang yang bekerja dengan pekerjaan yang sangat berat, memerlukan kudrat dan tenaga yang banyak. Jadi mereka ini adalah golongan yang diharuskan berbuka puasa. Pelajar-pelajar, mari kita lihat istilah-istilah yang berkait dengan golongan yang diharuskan berbuka puasa. Antara istilahnya ialah qada. Qada bermaksud menggantikan hari puasa Ramadan bagi setiap hari yang ditinggalkan. Ya, qada iaitu ganti puasa. Yang kedua ialah fidyah. Fidyah bermaksud memberi makan kepada fakir miskin dengan kadar secupak makanan asasi bagi sesebuah negara, ya, mengikut hari yang ditinggalkan. Sejumlah 675 gram makanan asasi. Yang seterusnya ialah kafarah. Kafarah ialah denda yang dikenakan pada suami yang membatalkan puasanya kerana melakukan jima. Ya. Jadi denda yang dikenakan adalah seperti berikut. Pertama, memerdekakan seorang hamba. Atau jika tidak mampu, berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Tetapi jika tidak mampu juga, bolehlah memberi makan kepada 60 orang miskin dengan kadar secupak makanan asasi setiap orang. Baik, seterusnya kita lihat pula perkara yang perlu dilakukan oleh golongan yang diharuskan berbuka puasa. Antaranya, ya, sama ada mereka wajib qada sahaja ataupun wajib fidyah sahaja ataupun wajib qada dan fidyah ataupun wajib qada dan kafarah. Ya, bergantung kepada situasi yang mereka hadapi. Mari kita bincangkan satu per satu. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, siapakah golongan yang wajib qada? Golongan yang wajib qada ialah musafir yang diharuskan oleh syarak. Kemudian orang yang ditimpa sakit yang memudaratkan dirinya untuk meneruskan puasa. Yang ketiga ialah perempuan yang kedatangan haid ataupun nifas. Yang keempat, ibu yang mengandung atau menyusukan anak dan bimbang keselamatan dirinya, maka dia wajib qada puasa. Kemudian wajib fidyah, ya, iaitu membayar makanan, ya, asasi sesebuah negara. Mereka ialah pesakit yang tiada harapan untuk sembuh, sakit yang tenat, ya. Kedua ialah orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa, dia tak larat puasa. Yang ketiga ialah orang yang mati sebelum sempat qada puasa jika tidak diqada oleh warisnya. Okey, itu wajib fidyah. Yang ketiga ialah wajib qada dan fidyah. Dua-dua sekali wajib dilakukan. Siapakah golongan itu? Golongan tersebut ialah ibu yang mengandung atau menyusukan anak tetapi dia bimbang akan kesihatan anak yang dikandungnya ataupun anak yang disusuinya. Bukan dibimbangkan diri dia, dibimbangkan anak dia. Ya. Yang seterusnya, tidak qada puasa tanpa keuzuran sehingga masuk bulan Ramadan seterusnya. Maksudnya setahun dia tidak menggantikan puasanya, maka dia kena qada dan bayar fidyah. Baik, yang seterusnya ialah qada dan kafarah. Wajib qada dan kafarah ialah suami yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan kerana melakukan persetubuhan ataupun melakukan jima, maka dia dikehendaki qada puasa pada hari yang ditinggalkan dan juga membayar kafarah, iaitu 3 turutan yang telah dinyatakan tadi.
Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, sekarang mari kita lihat hikmah puasa. Antara hikmah puasa, umat Islam dapat menambah ketaatan kepada Allah SWT kerana melaksanakan ibadat kepadanya dan mengurangkan maksiat. Kedua, memelihara kesihatan badan kerana merehatkan sistem pencernaan dan mengatur diet seimbang. Yang ketiga, melahirkan sifat mahabbah, iaitu kasih sayang dan belas kasihan, belas ihsan kepada fakir miskin kerana merasai pengalaman kekurangan makanan bila berpuasa. Yang keempat, menjimatkan perbelanjaan kerana puasa dapat mengurangkan perbelanjaan makanan dan minuman pada siang hari. Manakala yang kelima, mengelak diri daripada terjerumus dalam penzinaan kerana dapat mengawal nafsu syahwat. Kita lihat kelebihan puasa dari sudut sains pula, iaitu merupakan satu proses detoksifikasi yang baik. Yang kedua, menyembuh dan membantu mempercepatkan proses penyembuhan yang terdapat pada tubuh badan manusia. Yang ketiga, melewatkan sahur membantu mengelak risiko kegemukan, sakit jantung, kencing manis dan anemia, iaitu kurang darah merah. Keempat, kurma. Buah kurma mengandungi gula yang mudah diserap oleh badan yang tiada dalam buah-buahan yang lain. Sebab itulah kita disunatkan berbuka dengan kurma ataupun manisan. Sekian saja untuk video kali ini. Ustazah harap semua pelajar sekalian yang disayangi faham apakah tajuk puasa benteng diri. Jumpa lagi. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang lemah itu dari kekurangan diri Ustazah sendiri. Ila liqa, jangan lupa like, subscribe dan share. Bye. Assalamualaikum.